Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih semua kerana masuk dalam kita punya kelas petang ni. So, ada beberapa orang lagi yang tak datang. So, nanti yang lambat datang tu ke yang baru masuk, kita akan signkan attendance untuk you all selepas. Hari ni kita ada 2 topik saja. So, topik ni pun kita mungkin topik dah tak berapa sukar sangat lah. Cuma perlu diingatkan kita ada kita ambil keputusan pihak penyelaras mengambil keputusan untuk buat exam iaitu saya tak ada video. Okey, buat exam keseluruhannya menggunakan MCQ saja. Jadi apa maksud MCQ ni? MCQ ni ialah multiple choice question ataupun objektif lah. Objektif. Jadi selepas kita berbincang tadi lepas saya kemukakan tu, dia bersetujulah untuk kita hanya ada 70 soalan, di mana kita ada 7 bab yang akan masuk. Setiap satu bab 10 soalan, dan setiap soalan yang melibatkan pengiraan ada pengiraan. So pengiraan ni penting. Pengiraan maknanya kena rujuk kelas-kelas saya ni. Dalam pengiraan tu dia setiap satu penting. Cuma dalam soalan-soalan final itu dia bukanlah soalan yang panjang. Soalan dia soalan satu ketul, dia akan tanya satu. Macam itulah Kalau kita sebelum ni yang terdekat kita belajar cost volume untuk macam mana nak kira ringgit kalau misalnya dia bagi satu situasi, dia kata cuba cari TPM, titik pulang modal dalam unit. Dia tanya soalan dalam unit sajalah soalan pertama. Soalan kedua dia akan tanya dalam ringgit Malaysia pula. Okey, lepas tu kalaulah dia nak dapat untung RM10,000, contoh RM10,000. So berapakah unit pengeluaran yang perlu dikeluarkan? Soalan contoh-contoh soalan yang akan ditanya dalam objektif. Sama juga macam soalan objektif, cuma kita perlu masa yang banyak untuk buat. Okey, jadi sebenarnya objektif ni objektif ni itulah dia punya soalan boleh jadi banyak dan kita kena perlu cepat jawab. Okey, dan masa bila dalam peperiksaan masa juga terhad. Kita bukan dalam bentuk macam latihan. Kalau dalam latihan kita mungkin boleh ambil masa yang agak panjang untuk berbincang, untuk whatever yang kita nak buat Okey, untuk attendance siapa yang baru masuk ni? Mawardi, saya dah tutup sistem attendance. Kita rehat ataupun selepas kita habis kelas baru saya akan buka balik sistem attendance. Okay, so kita akan mulakan kita punya kelas. Saya akan sharing dulu. Okay, so kita akan mulakan. Tajuk yang kita akan bincangkan dulu ialah kita akan bincang berkenaan dengan saya akan tutup muka saya untuk saya ni. Kita akan belajar belanjawan. Okay. So kita punya tajuk ialah belanjawan. So hari ni kita dua saja, belanjawan dan juga analisis variance. So sebelum kita meneruskan lagi kita punya ni, saya nak beri sedikit penerangan apa itu belanjawan. Okey, belanjawan ini seorang tahulah. Dalam bahasa kita kadang-kadang kita guna orang putih pakai bajet. So apa maksud belanjawan ni? Belanjawan ni ialah setiap awal tahun ataupun setiap biasanya awal tahun kita perlu buat belanjawan. Kalau kita sebagai individu biasanya kita buat bajet ni by bulan-bulan buat bajet. Setahun sekali pun boleh buat bajet, tapi bajet bulanan pun ada. So macam mana kita nak kontrol bajet kita? Gaji banyak tu nak belanja banyak mana? Kadang-kadang terlajak tu belanja lebih daripada daripada pendapatan kita. So macam mana nak recover balik? Tiba-tiba kita ada kad kredit terguna lebih. Keperluan. Jadi macam mana nak recover balik supaya cash flow kita sentiasa okey. Itu maksud belanjawan. Jadi dalam belanjawan ini kita kena fikir panjang lagi lah. Maknanya kalau dalam bisnes, belanjawan ini akan melibatkan jualan, akan melibatkan belian, akan melibatkan kutipan
tunai kita. Maknanya kalau kita buat jualan, surely zaman sekarang ni kita ada jualan kredit kan. Maknanya jualan itu melibatkan hutang. Jadi kita nak tahu hutang itu macam mana nak dikutip, berapa banyak yang kita boleh kutip pada bulan semasa, berapa banyak yang boleh dikutip pada bulan-bulan berikutnya. Begitu juga dengan belian. Belian ini juga kita kena fikir juga, belian ini pun kalau kita bisnes, biasanya belian kita bukan buat secara cash untuk keseluruhan transaksi. Kadang-kadang kita belian pun kalau kita dapat peluang untuk berhutang, kita akan berhutang dulu. Kita beli bayar sikit cash, deposit, dan kita bayar secara ansuran dia punya hutang dalam 2-3 bulan. Okay. Cuma kita kena faham dalam perniagaan dia tidak mempunyai hutang yang sangat panjang. Okay. Jualan dan belian biasanya paling panjang pun dalam 4 bulan ke 5 bulan sahaja dia punya kitaran hutang tersebut. Jadi bila kita membeli pada bulan pertama, kita kena menjangkakan pada bulan kedua dan bulan ketiga kita dah boleh bayar untuk pembelian pada bulan pertama tersebut. Itulah seterusnya dia akan berpusing-pusing. Okey, itu maksudnya. Jadi sebelum kita nak buat perniagaan ini, so kita kena buat sedikit belanjawan. Kita jangkakan berapa banyak unit yang kita boleh jual dan supaya kita boleh menentukan berapa unit yang kita boleh beli. Adakah kita perlu membuat pembelian lebih sikit untuk untuk menampung jualan yang kita akan ni. Sebenarnya jualan-jualan ni biasanya kita bila mula tahun dan mula tahun kedua kita dah boleh bajet dah. Okey, bulan kalau misalnya bulan-bulan tertentu kita punya jualan akan meningkat. Maka kita kena buat persediaan awal. Pembelian itu kena lebih. Yang ini tujuan buat belanjawan. Okey, jadi itu ialah belanjawan. Secara kita faham dulu apa itu belanjawan. Supaya nanti bila kita buat technical dia, kita tak adalah benda yang kita buat tu. Kadang-kadang benda tu benda biasa je. Tapi oleh kerana dia soalan account, kita rasakan soalan tu macam soalan yang paling pelik dalam dunia. Tak pernah tengok dan kita tak nampak logik ni. Dalam account ni, seperti yang saya ulang-ulang kali, dia sebenarnya account ini benda-benda logik. Cuma kita mengira dia dalam bentuk yang lebih bersifat teknikal. Dalam bentuk yang sekuen yang betul, terma yang betul, menyebabkan kita pening. Okay, alright. So kita akan mulakan macam biasa saya punya kelas ni saya suka gunakan soalan sebagai panduan kita nak mengetahui setiap apa yang kita buat. Okay, so kita tengok soalan dulu kita tengok soalan. So belanjawan ni faham Ada apa-apa soalan tak berkenaan belanjawan lagi yang kita nak faham? Jadi belanjawan sebelum pertanyaan ditanya, sambil-sambil tu boleh tanya, boleh stop saya dan tanya. Okey, belanjawan ini maknanya belanjawan kita kena buat kalau dalam bisnes ni, actually belanjawan ni dia kena buat lebih spesifik lagi. Kena buat belanjawan jualan. Jualan tu pun tengok belanjawan. Apa maksud belanjawan jualan? Kita nak kena estimate adakah ada berlaku pertambahan peningkatan jualan, unit jualan, adakah berlaku pertambahan dalam harga seunit, tu belanjawan. Okey? Dan sebelum kita nak buat selepas kita dapat jualan itu, baru kita buat belanjawan belian. So, belanjawan belian ini ialah kita nak menjangkakan berapakah jualan yang kita boleh nak perlu jual supaya kita boleh beli barang itu tidak melebihi had. Maknanya kita kena beli, kata orang ngam-ngam lah kan. Biasa dia ngam-ngam supaya kita tak beli lebih dan kita tak beli terkurang. Bila kita dapat bajet berapakah jualan yang dibuat, mungkin kita punya safety punya tu ialah kita beli lebih 10%. In case kalau kita punya belanjawan jualan itu lari sikit-sikit kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita beli ngam-ngam, tiba-tiba ada jualan tambahan, kita terpaksa order pula. Kadang-kadang orang tak mau tunggu. Ini jenis orang bila kita tengok, alamak boleh tapi saya kan minta order lah, mungkin dalam 2-3 hari akan sampai, tak apa. Nanti dia akan pergi kedai lain. Macam itulah. Dia mungkin nak segera. Jadi benda-benda ni lah kita nak anticipate bila kita berniaga kan. Selepas daripada belanjawan jualan, kita akan tengoklah jenis-jenis jualan yang kita akan belajar. Satu, kita akan tengok jualan. Yang kedua, kita akan tengok belanjawan jualan. Kita akan tengok belanjawan belian.
Yang ada kaitan dengan belanjaan jualan ini, ada kaitan ya. Dia ada juga belanjawan, dipanggil belanjawan kutipan tunai. Ini ada kaitan, belanja jualan. Yang ada satu lagi kita akan belajar ialah belanjawan bayaran tunai. Betul, ada slide ke tu? Tak nampak lah tu. Ha? Ada slide. Tak ada slide kan? Tak Saya nampak. share ni. Tak Oh, nampak. padahal semua Tak slide. nampak doktor, tak nampak. Okey. Dia pun tak dengar. Padahal dari tadi duduk dengar sajalah. Menganggap. Imagine je doktor, imagine. Imagine bagus turun dalam sekarang ni. Okey. Fokus dengar je. Tak, tadi pun saya sekejap Oh, padahal ada stop itu. Nampak tak ni? Tak nampak Belum. Tak nampak. Okey, tak okey. Sekejap. Syafiq nampak tak Syafiq ni? Okey. Nampak? Pasal apa dia tak boleh nak ni? Dia kata screen recording has stopped due to recording interrupted by multitasking and content resizing. Aduh. Sekejap Ada je dia punya. Optimize for video. Optimize for. Baru nampak. Ni nampak saya lah. Okey. Saya bukan ini yang saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk kita punya okey. Yang ni nampak? Nampak doktor. Yang ni nampak. Clear. Okey. Nampak. Nampak. Siapa tak nampak? Tak lama tu. Okey. Oh, Okey, so belanjawan belanjawan, so kita akan ada yang kita akan belajar belanjawan tunai, belanjaan jualan. Kedua, kita akan tengok belanjawan belian. Ketiga, kita akan tengok belanjawan kutipan tunai. Dan keempat, kita akan belanjawan bayaran tunai. Dan mungkin saya akan juga secara umumnya kita akan juga belajar belanjawan tunai. Okey, belanjawan tunai. Okay, yang ini belanjawan tunai saya tak dapat ni. Belanjawan tunai mungkin saya akan KIV dan saya akan ajar dalam video berasingan. Sebab saya akan pada siapa tu tolong silent kita. Sekejap apa gerak ketuk. Muhammad Alif, ini aku Kasum, tak apa. Umi Kasum dan Muhammad Alif macam-macam. Tolong silent. Okay, thank you. Tolong mute kan. Okay, thank you. Alright. So, kita akan belajar 5 jenis belanjawan hari ini. Tetapi yang saya akan tumpukan dalam latihan hanya belanjawan jualan, belanjawan belian, kutipan tunai dan bayaran tunai sahaja dulu. Belanjawan tunai saya akan buat video berasingan. Sebab saya tengok pemasaran kita belanjawan tunai ni saya perlukan sedikit contoh yang lain. Saya tak mau mengelirukan semua orang. Nanti saya akan belanjawan tunai, saya khaskan untuk belanjawan tunai sahaja. Okey. So saya akan tutup dulu ni sekejap. Saya akan buka kita punya latihan ini. Okey. Boleh nampak nampak doktor, nampak. Boleh nampak Okey. Ini ialah latihan yang kita akan buat contoh kepada soalan belanjawan. Saya boleh baca semua orang Okey, contoh soalan yang belanjawan sifat dia macam ni. Kalau objektif pun soalan dia lebih kurang, cuma dia tak akan ada yang banyak atas-atas tu lah. Dia akan lebih spesifik. Okey, soalan terus dia direct kepada jualan-jualan saja. Okey, contoh AFC ni, ASC iaitu Sport Center ni, dia nak buat bajet. So katakan ini soalan pada penjualan pada Disember 2017. So kita boleh tengok kat situ Kita kena tengok apa maklumat yang kita kena tengok tu, bukan semua yang kita kena tengok. Maklumat-maklumat yang perlu kita tengok ialah antaranya. Soalan ini melibatkan kita tak tahu soalan ni dia melibatkan mana kita tengok daripada jawapan ni. So soalan ini minta suku pertama.
Okey, sekarang ni kita kena faham dulu apa maksud suku pertama. Dalam satu tahun, kita ada 12 bulan. Okey? Dalam satu tahun kita ada 12 bulan. Maknanya 3 bulan pertama itu nama dia suku pertama. Kadang-kadang orang panggil quarter 1 report kan, quarter 1, quarter 2 kan. Pernah dengar quarter 1, quarter 2? Okay. And then 3 bulan yang seterusnya iaitu April, Mei dan Jun itu dipanggil suku kedua. Okay. Dan begitu seterusnya lah. Maknanya Julai, Ogos dan September itu ialah suku ketiga. Sorry lah tulisan memang tak cantik lah. Maknanya kita pakai pen ini. And then 3 bulan yang terakhir iaitu Oktober, November dan Disember ini ialah dipanggil suku keempat. Yang ini kita kena faham dulu Jadi bila soalan keluar, dia terus keluarkan suku pertama. Dalam kepala kita kena ingatlah dia ialah January, February dan March. So soalan ini ialah melibatkan January, February dan March. Tetapi untuk mengetahui January, February dan March 2018 ada satu maklumat dibagi iaitu Disember 2017 iaitu jualan pada Disember 2017 ialah 552. Bukan bagi saja-saja. Yang ini bagi ada makna. Okey? Dan dia ceritakan lagi. Jualan akan terus berkembang pada bulan-bulan berikutnya seperti berikut. Januari akan meningkat sebanyak 5%. Februari meningkat sebanyak 4%. March meningkat sebanyak 7%. Okey, jadi macam mana cara kita nak buat? Okey. Cara kita nak buat ialah dia tak boleh ni. Bila saya buat 2 skrin dia terus tutup. Okey, saya tutup yang ni dulu sekejap. Baru saya faham ni. Okey. Screen recording stop due to recording interrupted by multitasking. Okay. Kalau macam tu kita tak boleh buat 2 skrin lah. Kita buat 1 skrin ya. Single screen tapi saya akan kesana ke sini lah. Akan agak susah sikit tapi tak apa. Jom kita buat belanjawan Belanjawan. So kita punya yang kita faham sekarang ni ialah kita ada 552 ni. So kita akan buat belanjawan jualan. Okay, saya naikkan sikit belanjawan jualan. So saya tukar warna sikit bagi dia lain. Tak nampak apa doktor? Tak nampak. Tak nampak hari ni ada masalah pula saya nak sharing ni. Okey. So belanjawan jualan Okay, boleh nampak Okey. Okey, nampak. Okay. So kita start dengan warna hijau dulu. So yang ini kita akan buat belanjawan jualan. Okey, belanjawan jualan ini kita kena tahu belanjawan jualan kita ialah untuk suku yang mana. Kalau soalan tadi dia minta kita buat sukuan pertama. Okey, suku 1 Q1. Sukuan pertama Sukuan pertama. Jadi kalau minta belanjawan jualan, kita kena faham jualan-jualan mesti melibatkan bulan Januari, bulan Februari dan bulan March. Ini ialah 3 yang kita kena ambil kira. Ini format. Yang ini ada jumlah. Jumlah ni last kali bila siap semua baru buat jumlah. Tapi dalam soalan objektif takkan ada jumlah lah. Saya cuma ceritakan format saja untuk kita belajar. Okey. Jadi pertama sekali apa yang kita kena tahu ialah unit jualan. Ini saya bagi dalam bentuk formula.
unit jualan. Lepas tu baru kita kena tahu harga jualan. Dan akhirnya baru kita tahu jumlah sebagai jumlah dan jumlah jualan. Ini ialah formula. Tapi kita kena ingat dalam soalan yang diberi, soalan yang kita beri, ada tak unit jualan? Tidak ada. Ada tak harga jualan? Tidak ada. Jadi apa yang kita ada maklumat sekarang ialah satu saja maklumat yang kita ada, iaitu kita ada jumlah jualan pada bulan Disember. Okey, itu saja maklumat yang kita ada. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita kena ingat Disember kita punya jumlah jualan ialah 552,000. 552,000. Okey. So jom, Disember ialah 552,000. Soalan pertama kita ialah dia kata pada bulan Januari, soalan ini dia akan meningkat sebanyak berapa persen? 5%. So boleh tolong kirakan tak? 552 kalikan 5% dapat berapa? Yang ini kita maklumat atas ni tak berkenaan. So kita biarkan dia kosong. 27,600. Apa? 27,600. Itu dia punya kenaikan dia. So kita kena tambah siap-siap. So macam mana cara terbaik untuk kita kira? So saya bantu macam mana cara terbaik untuk kita kira. Kalau ada berlaku pengiraan macam ini, untuk paling cepat kita mengira ialah kita kena ingat peningkatan pertama bulan Januari ialah 5%. Bulan kedua Februari ialah berapa peratus ni? 4% kan? 4%, lepas tu 7%. Okey? Okey, bulan kedua 4% dan bulan ketiga ialah 7%. Cara terbaik untuk mengira yang paling cepat ialah 552,000 kalikan dengan 1.05. Apakah maksud 1.05? 5 inilah peningkatan 5%. 1 ini ialah 552,000. Itu maksud dia. So berapa tadi? Campur dengan 27,000 tadi dapat? 57. 579,600. Okey. So kita terus masukkan dalam jumlah jualan ringgit Malaysia ni, dalam ringgit Malaysia. So kita dah, sebab harga unit dengan unit jualan tidak diberi, dia beri terus dalam bentuk 579,600. Untuk bulan April dia meningkat sebanyak 4%. So 579 darabkan terus 579,600 darabkan dengan 1.04. Boleh faham tak 1.04? Berapa? Faham? Berapa? 602,7. 22,080. 602 784. Tadi macam ada jawapan ni. Okey, 602,784. Okey, 602,784 darabkan dengan 1.07 sebab naik 7%. 07. 644,978. 644,978. Bunda 79. 79. Okey, 644,979. Dah. Mute. Beradu dulu. Pula tu masalah. Okey, tolong mute selepas bercakap mute. Saya tengok siapa yang bercakap tu. Okey, dah tak ada dah. Dia dah mute lah. Okey, thank you. Okey, hari ni saya punya ni ada sistem ada masalah. Saya kena buka satu-satu. Sepatutnya saya boleh ajar secara serentak. Okey. Habis kita punya jualan. So kita tengok berapa markah yang kita akan dapat hasil daripada yang kita buat ni. Sebenarnya soalan ini 2 markah.
So belanjawan jualan selepas kita siap. Ni 2 markah lah ni. Dapatlah 2 markah. Dan. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya. So kita habis di sini. Kita akan buat yang soalan seterusnya ialah dia minta buat jadual kutipan tunai. Dia akan mula dengan jadual kutipan. Jadi jadual kutipan tunai mungkin akan lebih panjang sikit. Bila tengok 6 markah, dia mesti panjang sikit. Jadi kita kena fahamkan dulu. Apa keperluan soalan? Tahu tak apa kutipan tunai? Kutipan tunai kutip hutang sebenarnya. Lepas kita jual, kita berniaga tadi, kan? Kita jual 500,000, nah 7,000, nah atau 44,000 tadi tu, kita jual dia, adakah jualan yang kita buat ini kita jual secara tunai? Itu soalan. Ataupun kita jual secara berhutang ataupun secara kredit, itu pun juga soalan. Jadi kita kena baca soalan elok-elok. So kat situ kita baca ASC mengekalkan dasar bahawa 60% daripada semua jualan dikutip pada bulan penjualan. Apa maksud yang tu? Maknanya 60% ini ialah tunai. Kita boleh faham tak dia tunai? Dah kita jual, kita dapat juga duit pada bulan tersebut, maknanya jualan tunai lah kan? Kita maknanya dia bayar kat pada bulan yang sama. Kalau 60% tunai, maksudnya 40% baki dia itu ialah secara hutang. Dan kita baca, manakala bagi baki akaun dikutip pada bulan berikutnya. Kalau maksudnya 40% ni, kalau jual bulan Januari, 60% kita kutip jumlah dia pada bulan tu, 40% lagi kita kutip pada bulan Februari. Kadang-kadang benda ni simple aja tau. Tapi bila nak buat, tak faham. Bila nak kutip tu. Kalau orang berhutang, okey, kalau kita hutang dengan member kita, kita senang ingat, okey, bulan ni aku berhutang, hujung bulan bayar 60%. Baki dia bagi bulan depan. Yang itu senang kira. Sebab kita tu hutang kita. Tapi bila dalam soalan, dia susah nak kira. Tak boleh nampak. Okey. Mari kita tengok. Okay, nampak tak boleh nampak. Okey. Yang kedua ni kita tukar sikit bahagian merah bagi dia nampak sikit. Yang kedua ni kita akan kira tengok belanjawan, bukan belanjawan dipanggil jadual kutipan tunai. Jadi kita nak tunai. Jadi sama juga jadual kutipan tunai kita nak rujuk juga, kena rujuk kita kena sentiasa rujuk yang di atas ni. Rujukan kita ialah ini. Ini rujukan kita. Sebab apa? Kita dah berniaga jualan tu. Jadi kita nak tengok sama juga formula dia ialah bulan Januari, bulan Februari dan juga bulan Mac. Kita buat benda yang sama. Kita ada jumlah ini ialah last sekali lah, kalau kita ada masa buat, kita buat. Kalau tak buat, tak ada markah pun. Okey, kita tahu jualan kita ini ada 2 bentuk. Satunya dia akan kata kutip pada bulan pertama iaitu sebanyak 60%. Dan bulan kedua kita kutip sebanyak berapa? 40%. Ini tunai Ini kita buat kutipan lah. Kutipan pertama, ini ialah kutipan kedua. Sekarang ni kita kena tengok. Yang kita mudahlah. Untuk bulan Januari, jualan bulan Januari ialah 579,600. Boleh nampak semua? 579,600. Okey. Jadi, berapakah kutipan pada bulan Januari untuk jualan yang pertama ni? Tolong kira kan? Boleh? Ada siapa-siapa dah tolong kira? 47,400.
400 ke doktor? Berapa? 347 400. 347 400. Betul ke? Kira betul-betul. Macam mana tu doktor? Kira dia mesti menggunakan ni lah. 579 600. 579 600. Pasal apa pen saya ni? Oh, pen saya Aha. habis dakwat. 579 600 darabkan dengan 60%. 347 347 760. 347 760. 760. Waktu ni lah. Kejap Bagi masa sekejap. Pen habis dawat. Okey, 347 apa? 760. Ni apa tu ah? 347 760. Okey. Okey, sekejap Tu siapa yang bunyi tu tolong mute kan? Siapa Cuba kalau nama dia keluar tu yang tu dia yang cakap tu. Tolong mute. Okey. So 7 760. So 347 760. Okey. Sekarang kita kira yang senang dulu lah. Yang senang dia ialah yang sini dulu. Okey. So kita nampak kat atas ni ada kita punya kiraan ni. So kita buat ni 979. Okey, untuk bulan Februari 60% darabkan dengan 602784 darabkan dengan 60%. Dapat apa? 361 670. Okey, 361670. 361670. Okey, untuk bulan Mac 644 979 386 986. Okey. 386 986 Okey. 360. Ha? 360586. Yang mana ni? 360586 yang mana? March. Ish, mana boleh? Tak mungkin dia lebih rendah. Dia mesti lebih tinggi daripada bulan Februari. Sekejap. Ni, kira daripada 644979 ni. Kali 60% kan? Betul tu. Ha. 386 986. Okey. Logik dia mesti lebih tinggi. Ya. Dia tak boleh lebih rendah. Okey? Itu soalan pertama. Maknanya bulan pertama dah kira. Sekarang ni 40%. Ingat tak tadi soalan? 40% ialah kita nak kena tengok 40% ini ialah dibayar pada bulan berikutnya. Maknanya kalau misalnya bulan Januari, dia akan dibayar pada bulan Februari. Bulan Februari akan dibayar pada bulan Mac. Boleh faham tak tu? Okey, saya nak tanya dulu. Kalau bulan Mac 40% ini berapa jumlah dia? Nak kira yang macam mana?
Siapa boleh bagi jawapan? Bulan Mac. Kita mula dengan bulan Mac dulu. Yang belakang, senang sikit. 50% Februari doktor? Februari, dah kira Februari. Okey lah, Februari berapa? Februari berapa? 241,113. 241,113. Ini untuk yang bayaran bulan Mac ke? Februari punya 40%. Februari punya 40% ialah 241,113 kan? 24113. Dan kita akan kutip pada bulan berapa? Kita akan kutip pada bulan Mac. Okey, boleh faham tak? Okey, hopefully semua orang boleh nampak Pada bulan sekarang ni contoh yang kawan kita buat ni ialah pada bulan Februari jumlah dia ialah 602784 kan? 602784 dikutip 60% pada bulan yang sama iaitu bulan Februari juga. Baki dia 4 lah ni, mana 3 pula tadi. Baki dia ialah 241114 baki dia tadi tu akan dikutip pada bulan Mac. Boleh faham Ya. Itu juga dengan bulan Januari. Bulan Januari yang dalam kereta tadi saya nampak Eugene ya, mesti dia. Ni siapa punya suara please? Syamila. Saya ke? Syamila pun bunyi, Muhammad Anwar pun bunyi. Anwar pun bunyi. Okey. Tengah Okey driving. dah. Anwar tadi dia nak cakap Syamila bunyi. Syamila duduk dalam kereta ke? Taklah, saya tak. dekat office. Kat office tapi macam mana bunyi? Mesti yang orang lain bunyi. Okey. Orang Anwar punya bunyi tu. Anwar. Okey, sorry. Okey. So, sekarang ni untuk kutip bulan Januari 579,600 347,760 dikutip pada bulan berikutnya. 40% daripada yang ini akan dikutip pada bulan berikutnya. Maknanya 40% darabkan dengan 579,600 yang itu di sini. Berapa dapat? 231840. 840. Okey, boleh faham tak? Siapa yang tak faham sila maklumkan pada saya Benda ni kadang-kadang simple tapi kadang-kadang kita tak faham. Okey? Untuk bulan Januari, confirm lah 40% itu mesti datang daripada bulan Disember. Adakah kita tahu jualan Disember? Tahu. Kah ada yang tak tahu? Tahu tak jualan Disember? 552. 552. Okey, dah ingat. Okey, tadi kita dah buat satu nota kecil kat sini. Disember kita ada 552. Jadi kita kena kira 552 untuk yang ini So kita kena kira 552,000 darabkan dengan 40%. So kita akan dapat 220,800. 220,800 Okey. So kita akan dapat 220,800. Maka kita akan dapat jawapan dia untuk bulan-bulan tersebut. So campurlah, tambah masing-masing bulan Mac kita akan dapat collection berapa, Februari dapat collection berapa, Januari dapat collection berapa. Yang ini ialah kita punya belanjawan. Okey. Boleh nampak? Alright, habis. Senang je sebenarnya bajet ni. Kalau susah mana pun. Okey. Seterusnya. Okey, kita akan pergi kita akan pergi insert sekejap. Page. Next page. Tu apa benda lah tu, meraduh dia. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah kita nak tengok soalan yang seterusnya ialah kita tengok belanjawan belian. Okey. So belanjawan belian. Belanjawan belian. Ini belanjawan belian apa salah. Belanjawan belian. So belanjawan belian ialah 4 markah. So macam mana kita nak tahu belanjawan belian? So kita kena dapatkan maklumat juga di atas.
Okey, maklumat di atas ialah dia kata ASC mengekalkan purata pembelian bulanan sebanyak 70% daripada jumlah jualan. 70% daripada jumlah jualan. ASC mengekalkan purata pembelian bulanan sebanyak 70% daripada jualan. Masak. Ini dia masak. Nanti bibi adik sakit. Ini dia masak. Baru. Tak pula cakap tu. Zaid ni, Zaid. Zaid, tolong mute Zaid. Ahmad Zaid Kamarul. Kita banyak gangguan ni. Okey, sekejap. Saya tolong mute dia. Tak boleh pula mute. Okey, dah. Okey, seterusnya. Kita tengok Dia cakap untuk mengekalkan purata ASC mengekalkan purata pembelian bulanan sebanyak 70% daripada jualan. So maksudnya ialah bila kita nak buat ni, yang seterusnya ni kita tukar color sikit, iaitu belanjawan belian. Sama juga belanjawan belian kita akan mulakan dengan January, February, March dan jumlah. Cumanya yang ini sebab kita dah jauh daripada yang atas tu, kita kena mulakan dengan tulis semula jumlah jualan kita. Okey? Jumlah jualan kita ialah 579,600. Okay, and then kita tengok kepada 602,784. Sekejap. Kenapa, Ma? Tutup. 644. Sorry, ada gangguan sikit. 644,979. Okey. Dia kata kita punya belian ialah 70% daripada jumlah jualan. Ini pun soalan senang saja. So senang saja, 70% kalikan dengan setiap satu ni. Dapatlah jawapan. 70% kirakan daripada setiap satu ni. 70% dalam 579 dapat berapa? 405,720. 405,720. And then 7% 602,784. 421,948. 949. 949. Okey. 644. 979. 451,453. 451 453 485. 485. 485 kot. Okey, 485. Okey. Siap. Macam ini saja pun kira boleh dapat markah dah kan? Okey. Jadi macam tu saja pengiraan dia, bukanlah susah sangat sebenarnya. Okey. Habis belanjawan belian. Dan yang terakhir, sebelum ni, lepas ni kita berehat sekejap dalam 10 minit itu. Okey. Kita akan buat yang seterusnya, iaitu yang terakhir ni ialah kita tengok kepada jadual pembayaran tunai. Seperti yang saya cakap tadi lah. Kalau belanjawan jualan, dia punya kawan ialah kutipan tunai. Kalau belanjawan belian, kawan dia ialah pembayaran tunai. Kalau beli, kita nak kutip. Kalau jual, kita nak kutip. Kalau beli, kita nak bayar. Kan? Itu dia punya kawan lah. Okey? Itu pasal kita kena buat juga jadual. Yang ini jadual pembayaran tunai.
Sama jadual pembayaran tunai juga kita mulakan dengan bulan bulan Mac lah. Okey, kita mulakan dengan bulan Januari, diikuti dengan bulan Februari, bulan Mac dan jumlah. Okey? Okey. Jadi kita kena ingat kita punya belian ini ialah kita punya rujukan. Rujukan kita mesti belian. Itu rujukan kita. Macam tadi rujukan kita ialah jualan. Sekarang rujukan kita ialah belian. Okey. Dalam belian pun kita kena tengok soalan semula. Okay. Belian pula, okey. Semua pembelian inventory dibayar 60% pada bulan pembelian dan baki pada bulan berikutnya. Sama kaedah macam tadi juga. So maknanya apa yang dicakap 60% kita bayar tunai pada bulan semasa dan selebihnya 40% baru kita berhutang. Sama. Kebetulan sama bukannya mesti sama. Kebetulan sama. Okey? So cara dia ialah kita akan rujuk kepada yang atas. So samalah konsep macam belian tadi, jualan tadi. Kita start dengan kita bayar 60% dulu. Kemudian baru kita bayar 40%. Kita mulakan dengan yang senang dulu. So 60% kita mulakan dengan yang senang dulu. 60% kita darabkan dengan 405 720. Dapat berapa? 60% darabkan lagi dengan 421 949. 60% darabkan dengan 451 485. Okey, yang ini kita dapat apa? 432. Ini 66405. Saya pun guna kalkulator saya. 243 432. 243 432. Okey. 243 432. Okey. Bulan Februari, saya pun dah kira ni. 253 169. Kan? Ya. Untuk yang last pun saya kira kat ni. 270 891. Okey. Kita lepas yang dia part yang senang sikit. Okey. Now kita pergi part yang pening sikit Okey, sekejap kita rehat sekejap Rehat sekejap semua, minta maaf. Sekejap je. Ada saya order barang ni tiba-tiba orang tu sampai waktu ni. Okey doktor. Sekejap saya mute sekejap takut bising lah. Ya. Yeah. Okey, kita sambung sikit Sorry ada ni sikit. Ada iklan ya. Okey, seterusnya kita nak kira yang 40%. Boleh kira tak yang 40%? Dia sama je konsep kan? So kita nak kira yang 40% di sini ni, kita kena ambil jumlah yang bulan Februari punya belian. Iaitu 40% darabkan dengan 421 949. Kita akan dapat apa? Hello? Saya cakap dengan seorang ke? 68 7. Oh, ada. Terima kasih. 421. Berapa? 8780. Okey, 168780. Okey. Yang ini pun sama jugalah. Kita ambil daripada jualan belian pada bulan Januari. So kita akan dapat 40% darabkan dengan 405720 ni. Kita akan dapat apa? 162 288. Okey. Yang jualan yang mula-mula tadi ke? Yang ini. Balance yang 243 ni lah. Katakan 405720 tolakkan dengan 243. Kita akan dapat 162288 ni kan.
Okey, boleh faham tak mana nak dapat 162,288? Boleh doktor. Boleh Boleh. So kalau yang itu nak kira dia punya ni 40% darabkan dengan 421,949. Yang ini 40% darabkan dengan 405,720. Okey. Datang part yang susah. Okey. Part yang susah ialah macam mana nak kira yang bulan Januari. Siapa boleh kira? Siapa boleh kira yang bulan Januari punya? 154560. Oh, terror. Okey. Duk ingat macam tak boleh jawab. Rupanya dah dapat jawab. Okey, tahu tak siapa yang tak tahu macam mana nak kira 154560? Okey, saya tolong kirakan. Okey, macam mana kita dapat 154560 ni? Ialah mula-mula kita kena tahu jualan kita pada bulan Disember ialah 552. Langkah pertama, kita kena kalikan dulu dengan 70% untuk kita dapatkan dia punya berlian. So dapat berapa ni? Boleh bantu tak? 386,400. 386,400. Jadi kita tahu jumlah belian untuk bulan Disember ialah 386,400. Baru kita darabkan dia dengan 40%. Yang itu baru kita akan dapat 154,560. Okey, 154,560. So siaplah kita punya pembayaran. Nah, itu saja yang kita nak kira. Susah ke? Tak susah kan? Dia nak jadi susah bila? Dapat soalan lain. Dapat soalan lain dia susah balik ni. Kan? Soalan ini kita akan buat jadi apa yang kita kena faham dalam belanjawan ini. Pertama sekali jualan. Bila kita nampak jualan, kita cuma kena tahu berapakah unit jualan, berapakah pertambahan yang berlaku untuk setiap bulan dan berapakah harga jualan. Itu patut kena tahu. Tapi dalam kes yang kita buat ni, soalan ini soalan agak mudah. Dia terus bahagi dalam bentuk jumlah jualan. Yang dia susahkan ialah dia punya kenaikan tidak sama setiap bulan. Bulan pertama naik 5%. Okey, bulan pertama naik 5%, bulan kedua naik 4%, bulan ketiga naik 7%. Perbezaan itu saja. Okey, untuk mengetahui jadual kutipan tunai ni, kita cuma kena tahu berapa banyak tunai untuk bulan semasa dan berapa banyak yang dia nak kena bayar bulan berikutnya. Kena ingat bulan berikutnya dia mesti macam ni dia punya partner dia. Biasanya macam tu lah. Okey. Soalan dia akan dalam bentuk macam tu. Yang ini je yang agak susah sebabnya dia kena melibatkan bulan yang sebelumnya yang tu yang kita tak kira. Okey. So kita rehat dulu buat sementara waktu. Kita ambil masa dalam 10 minit untuk berehat. Okey, bolehlah pergi minum ke, pergi mana-mana dulu. Okey doktor, thank you. Alright. Terima kasih doktor. Sekejap Nak kena ulang ke? Saya ulang sikit lah. Okay. So terma-terma yang kita kena belajar di dalam analisis variance. Analisis variance ialah kita kena melihat pertama sekali ialah bahan mentah. Jadi bahan mentah dan juga bahan langsung ialah dua terma yang sama tapi digunakan berbeza-beza. Bahan mentah dengan bahan langsung sama je maknanya. Okay. Jadi apa yang kita kena tengok dalam analisis variance terhadap bahan mentah ni, pertama kita nak tengok harga. Apa yang kita nak tengok harga? Harga ni ialah kita nak tengok harga yang kita bajet pada awal tahun, adakah sama dengan harga yang berlaku pada sepanjang tahun? Ada tak perubahan? Jadi kita nak tengok variance tersebut. Okey, sama juga dengan kuantiti. Bahan mentah ini ialah contoh. Contohnya kita nak buat kari pap. Ya adalah. Jadi bahan-bahan yang kita nak gunakan buat kari pap ni, kita dah tahu dah. Kalau kita buat secara besar-besaran ni, mungkin kita perlukan berapa kilo tepung, kita perlukan kentang, kita perlukan kari, sebut kari ke, apa saja bahan yang kita perlukan tu, berapa banyak yang kita perlukan, kita akan bajet di peringkat awal berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu.
Tetapi pada tahun ini kita nak tengok balik, adakah penggunaan bahan mentah itu seperti yang kita bajet ataupun berlaku lebihan. Jadi bila berlaku lebihan penggunaan, kita boleh tengok sama ada kita punya staff lah, biasanya pekerja-pekerja ni adakah dia membazir, penggunaan dia tumpah ke, hilang ke, kan. Jadi menyebabkan kuantiti yang digunakan melebihi daripada yang kita jangkakan. Okey. Seterusnya, kita juga kena tahu terma buruh, dipanggil buruh langsung. Okey, buruh langsung. Jadi terma buruh langsung ini maksudnya ialah buruh yang terlibat secara terus dengan pembuatan yang kita nak buat. Apa maksud yang kita nak buat ni? Contohnya kalau nak buat keripap, siapa yang buat keripap tu secara langsung, dialah buruh langsung. Apa pula maksud buruh tak langsung? Buruh tak langsung ialah orang-orang yang tidak terlibat dengan pembuatan. Contoh, orang marketing. Okey, orang marketing, orang account ataupun pentadbir yang menguruskan human resource. Ini semua bukan buruh langsung. Ini ialah buruh tidak langsung. So buruh yang tidak terlibat dengan pembuatan. Yang ini diasingkan. Kita tak masuk jam kerja dia. Jadi apa yang kita nak tengok varian dia ialah pertama kita nak tengok kadar upah dia. Adakah kadar upah dia berpatutan dengan kerja dia buat. Jadi kita nak tengok varian dia dengan keuntungan yang ada, kadar upah mungkin berubah-ubah. Dan keduanya ialah kita nak tengok kecekapan. So bagaimana kita nak melihat varian kecekapan ialah melalui penggunaan jam kerja. Okey, macam saya cakap tadi itulah. Sekiranya nak menghasilkan satu-satu benda ni, biasanya dalam masa sejam dia boleh menghasilkan 100 biji karipap. Contohlah 100 biji karipap. Tapi ada pekerja yang boleh menghasilkan lebih daripada itu, 120. Dia dalam masa sejam yang sama juga, maknanya dia lebih cekap. Tapi ada juga yang sediakan cuma 80, maknanya kita jangka pada kadar biasa dia bersiap 100, dia buat dekat 80. Jadi yang ini kita kena sama ada hantar khusus. Kalau 2-3 kali kita hantar khusus pun dia masih dalam 80 tu juga, dia tidak sesuai untuk bekerja di tempat yang kita beri itulah. Kita kena fikirkan sama ada berhentikan dia ataupun pindahkan dia di tempat lain lah. Okey, ada terma-terma lain yang kita tak akan ditanya tapi termasuk dalam analysis variant, iaitu dipanggil overhead. Overhead ini dalam bahasa sebelum yang ini kita belajar, overhead ini nama lain dia ialah belanja. Overhead iaitu sama juga dengan belanja. Cuma bezanya ialah overhead ini untuk kilang, maknanya untuk pembuatan. Jadi pembuatan ini dia akan melibatkan overhead. Kita bayar gaji juga. Tapi bayar gaji orang yang bekerja di kilang kita dipanggil sebagai overhead. Overhead gaji. Okey. Kalau kita bayar juga insurans untuk pekerja-pekerja yang melibatkan kilang ini, yang itu dipanggil overhead insurans, bukan belanja. Okey, belanja itu yang kita masukkan di dalam yang sebelum ini kita belajar, iaitu kalau dia duduk dalam penyata perdagangan ataupun penyata perkhidmatan. Bila dia masuk dalam perkilangan dipanggil sebagai overhead ataupun belanja kilang. Okey, walau bagaimanapun overhead ini kita tak akan, saya sebelum ni ajar. Tapi biasanya kita tak masukkan dalam soalan. Okey, tak masuk dalam soalan. Jadi untuk memudahkan you all semua, saya tak ajarlah. So kita akan tumpukan kepada bahan mentah langsung, harga kuantiti dan juga buruh langsung dan kadar upah. Okey. Habis untuk pengenalan. Kita akan tengok pada soalan. Okey, kita tengok soalan. Soalan varian ini memang agak rumit sikit dan panjang. Okey. Bila dapat soalan, saya percaya soalan ini akan ditanya juga di dalam soalan nanti exam. Cuma dia akan lagi dalam dua bentuk macam ni. Soalan dia mesti dalam dua bentuk begini. Jadi kita kena sentiasa alert lah. Bentuk yang pertama ini biasanya apabila kita baca di atas ni, dia tulis cost. Sekejap
Okey. Kalau dia tulis cost standard, maknanya yang ini ialah cost standard. Apabila cost standard ini ialah yang kita bajetkan. Itu ialah yang kita bajetkan. Dan maklumat akan ditambah, maklumat cost standard di atas berdasarkan jangkaan. So pengeluaran yang dijangka ialah 28,000. Dan syarikat telah membuat pengeluaran produk sebanyak 30,000. Yang ini yang sebenar. So 28,000 yang kita bajet. Yang kita bajetkan. 30,000 ialah yang sebenar. Dan maklumat yang di bawah ini biasanya dia kata kos dan kos yang terlibat dalam pengeluaran. Maka yang ini kita boleh kategorikan dia, ini ialah yang sebenar. So sebagaimana yang saya cakap tadi tu, kita nak tengok bajet versus sebenar. Kita nak bandingkan dua ni. Jadi apa yang kita nak bandingkan? Apa yang kita nak bandingkan ialah kita nak tengok kepada soalan dia. Okey, apa yang kita nak tengok ialah seperti yang saya cakap tadi tu, untuk dua benda yang di atas ini, dua perkara yang di atas ini, kita nak tengok dia bahan mentah. Saya tulis, saya ringkaskan ya. Bahan mentah tu BM, bahan mentah. Kita tengok kepada harga dan kita tengok pada kuantiti. Dua yang ke bawah ini, kita tengok kepada BL, buruh langsung. Di mana kita tengok kepada kadar upah dia, kadar. Dan kita tengok kepada kecekapan dia pun kita akan tengok melalui jam. Soalan dia sama saja seperti yang saya ajar. Okey? So apa yang kita kena buat? Selepas tu baru kita akan tengok beberapa terma lain untuk melihat soalan yang sebegini. Soalan-soalan yang sebegini. Okey. Balik kepada kita punya ni. Okay, saya pergi kepada next page . Okay. Alright. So, kita berbalik kepada soalan tadi. Berbalik pada soalan. Pertama sekali kita kena tengok, ialah varian harga bahan langsung. Varian harga barang langsung. So kita akan tengok kepada varian semua . So kita akan tengok varian harga bahan langsung ataupun bahan mentah, sama je . Bahan mentah. Okey. Jadi varian harga bahan langsung ni ada beberapa perkara yang kita kena ambil sebagai nota kita . So saya buat nota sikit, buat nota sampingan sikit . Nota. So nota kita ialah pertama sekali kita kena tahu terma-terma pendek dia. QB. Semua ini saya gunakan terma yang digunakan juga di dalam modul kita. Supaya nanti katakanlah you merujuk pada modul, semua benda-benda ni you akan biasa tengok. So QB QB itu ialah kita panggil QB ni ialah kuantiti dibeli. Okey. HS harga sebenar. Kita kena tahu juga apa itu HD. HD itu ialah harga standard. STD ialah standard harga standard. Harga bajet lah ni. Harga standard tu maknanya harga bajet. Okay. And then kita juga kena tahu QG. QG ini ialah kuantiti diguna. Ada beza
Yang dibeli banyak, mungkin dibeli lebih banyak daripada diguna. Jadi kita kena tengok betul-betul yang mana yang dibeli, yang mana yang diguna. Okay, and then kita tengok QD, quantity standard diguna. Okay, QG ni yang sebenar-benarnya diguna. Quantity, saya bagi tambah sikit. Quantity sebenar diguna. Okay, QG quantity sebenar diguna, quantity standard diguna. Yang ini kena ada dalam sebagai kita punya glossary kita. Glossary dalam kepala kita. So saya bagi formula. Okay, pertama sekali ialah kita nak tengok varian harga bahan langsung. So varian harga bahan langsung ini dia datang dengan formula QB HS tolak HD. Ini formula. QB kuantiti dibeli, HS harga sebenar, HD ialah harga standard. Okey, jom kita tengok kepada soalan. Okey. Tengok pada soalan. Kita nak tengok satu-satu dulu. Yang mana QB, kita ingat tiga Kita nak cari QB, kita nak cari HS, kita nak cari HD. Okey. Sekarang ni, mari kita beri tumpuan kepada kita punya soalan. QB, kuantiti dibeli. Masuk kuantiti dibeli adalah kuantiti bahan langsung yang dibeli. Kalau kita tengok dalam sini, dia mesti dalam bentuk unit lah. Unit ke, dalam bentuk kg ke, dalam bentuk, dia bukan harga So, kuantiti. So, kalau tengok berapakah banyak yang, mana QB? Okay, bantu saya. QB mana QB? Siapa boleh tahu QB berapa? QB berapa? HS berapa? HD berapa? H ialah harga Harga standard. Harga sebenar dengan HD ialah harga standard. QB ialah kuantiti dibeli. Atas apa? Bahan mentah. Okey. So macam mana kita nak tengok ialah kuantiti B dia biasanya duduk di bahagian sebenar kat bahagian bahan langsung iaitu 95,000 ini. Ini bukan diguna ini dibeli. 95,000. So kita tahu QB kita ialah 95,000 kg. Ini yang dibeli. Harga sebenar ni harga sebenar. Tu harga sebenar RM3.80. So harga sebenar ialah RM3.80. Harga standard dia duduk kat atas ni. Harga bajet. Yang ini ialah harga bajet. RM4. Boleh? Okey, baru kita akan translate dia kepada kita punya pengiraan. 95,000 QB. HS kita tadi berapa? RM3.80. HD kita ialah RM4. So kita akan dapat 95, 3.8 tolak 4, dia dapat negatif 0.2, betul tak? So tolong kira 95,000 kalikan negatif 0.2. Berapa? Banyak Negatif 19,000. Negatif 16,000. Okey, kita akan dapat negatif. Dalam akaun kalau negatif kita buat dalam kurungan Negatif 19,000. Jadi betul ini betul. Kalau kita dapat negatif, maknanya dia ialah M. Kena tulis ni, M ni markah ni. Ni markah ni. Ada kena tulis M. Maksudnya memuaskan. Kenapa dia memuaskan? Kita bajet dia dalam bentuk patutnya harga sebenar ni lebih tinggi. Kita bajet harga dia RM4. Tiba-tiba kita beli harga RM3.8.
lebih murah daripada yang kita target. Mana dia memuaskan lah. Kita bawa duit RM100 kita bawa RM1,000 pergi IKEA, balik-balik ada tengok-tengok kita guna RM800 je. So adakah kita bagus? Ya bagus. Kita bajet RM1,000 belanja RM800. Yang tak bagus ialah pergi bawa duit RM1,000 tiba-tiba belanja RM2,000. Itu tidak bagus. Tidak bagus untuk bajet. Okey. Seterusnya. Kalau tidak bagus item dia apa? Betul. Saya akan tunjuk. Harap-harap selepas ini tidak bagus. Okey. Maknanya dia bagus. Yang tak bagus kita tengok yang ke bawah. Harap-harap dia tak bagus lah. Kita tukar. Bila tak bagus kita akan nampak perbezaan dia. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah dipanggil sebagai variance quantity. Ini soalan yang tadi saya nampak tadi ya. Okey, kita tengok variance quantity bahan langsung kan. So variance quantity bahan langsung. Ini yang kedua. Okey, formula untuk variance quantity bahan langsung ialah HD. Ini kena hafal Ini kena hafal ni. Tak banyak, ada 4 je hafal je. QG tolakkan dengan QD. QG tolakkan dengan QD. Okey, QG tolakkan dengan QD. So kita rujuk sini HD ada dah. QG ialah kuantiti sebenar diguna. QD ialah kuantiti standard diguna. So kita tengok soalan dulu. Macam mana kita nak dapat diguna? Apa maksud guna? Jadi apa yang kita nak cari tadi? HD. HD kita dah ada kan? HD ni sama. Okey, kita tukar warna pula. Tukar warna hijau lah. Okey, katakan HD. HD ni kita dah guna yang tadi. Maknanya RM4 dan now kita nak cari QG dengan Q apa satu lagi tadi? QD. Okey, kita nak tengok QG dengan QD. So apa maksud yang guna ni? Maksud guna ialah kita nak tengok. Tengok di atas. Kita bajet untuk setiap kali kita nak buat satu unit produk, kita kena pakai 3 kg. Satu unit produk. Boleh faham lah? Satu kari pap, nanti orang tak faham lah. Satu kari pap ni, contoh je contoh. Satu kari pap ni, kita perlukan, nak buat satu kari pap, perlu 3 kg apa-apa peralatan. Kan? Kari pap apa, satu kari pap gergasi kan. Satu kari pap gergasi perlu perlu 3 kg tepung. 3 kg tepung, contoh. Ni, benda tak logik lah tapi tak apa. Buat je benda tak logik ni. Okey? Jadi, macam mana kita nak tahu berapa banyak unit bahan langsung yang diguna? Ialah kita kena lihat dia punya unit pengeluaran. Nampak tak unit pengeluaran? So, berapa unit pengeluaran yang kita guna, yang kita keluarkan, kita kena tengok di sini. Yang sebenar dikeluarkan 30,000. Betul? Ini yang betul-betul dia guna kan? Yang kita jangkakan, dia keluarkan 28,000 unit. Jadi, kuantiti guna kita ialah mesti 30,000. Sebab apa? Ini betul-betul yang digunakan untuk pengeluaran 30,000 unit. Tetapi bahan langsung yang kita guna, kita kena kalikan dengan 3 kg. 30,000 kali dengan 3 kg. Boleh faham tak? Saya harap semua orang faham. Boleh faham tak apa kaitan 30,000 dengan 3 kg? Keluarkan kari pap 30,000 unit, kalikan dengan 3 kg. Baru kita tahu berapa banyak bahan mentah kita guna. Kan? Ini ialah yang sebenar. Yang kita bajetkan, yang standard, ialah kita keluarkan 28,000 sahaja. Iaitu 28,000 darabkan dengan 3 kg. Itu dia. Okay? So, kita boleh
refer balik kepada yang sini. HD, kita dah dapat. HD ialah RM4. Kuantiti guna ialah unit yang dikeluarkan sebanyak, ini kena ada kurungan lagi ya, 30,000 kalikan dengan setiap satu unit menggunakan 3 kg barang mentah. Lepas tu kita kena tolakkan dengan QD. Kuantiti yang kita bajet keluarkan ialah sebanyak 28,000 kalikan dengan 3 kg. So kita dapat berapa ni? Okay, sini tengah azan. Kita rehat sekejap. Sambil-sambil tolong kirakan untuk saya. Okey, dah tolong kira. 30 kali 3, 90,000. 90,000. 28 kali 3, 84,000. 84,000. Okey. So kita tengok RM4.90 tolak dengan 84, kita dapat 6,000. 24,000. RM4 kalikan dengan RM6, 6,000 dapat 24,000. 24,000. 24,000. Okey. Bila kita dapat dia dalam bentuk positif, ini tidak memuaskan. Maksudnya ialah kita bajet dia guna macam ni, ayat senangnya. Kita bajet guna 84,000 kg je, kan? 84,000 kg je. Tapi bila betul berlaku jadi 90,000 dia guna. Jadi yang susahnya ialah ni lah, tiba-tiba kita terpaksa beli lebih pula. Yang ini mungkin ada berlaku pembaziran ke whatever thing lah. Okey, jadi tak tahulah 2,000 unit tu jadi tak jadi ke apa benda, tapi dalam pengiraan dalam variance dia tidak memuaskan. Patutnya kalau lebih dia hasilkan lebih 2,000 tu baguslah, kan? Tapi yang tidak memuaskan ialah tidak memuaskan dari segi budgeting kita. Kita bajet lebih rendah daripada yang sepatutnya. Patutnya bila buat bajet, kita kena buat bajet lebih. Jangan buat bajet rendah. Kan? Menyebabkan nanti kita beli bahan mentah tak cukup. Itu dia punya variance lah. Okey. Seterusnya. Yang C. Okey, kita balik pada C. Okey, C dia nak tengok kepada kita tengok kepada varian kadar buruh langsung. Varian kadar buruh langsung. Variance kadar buruh langsung. Okey. Yang ini juga kita kena ada nota sikit. Saya kena sediakan nota yang ini. So nota kita ialah kita masuk bahagian bahagian buruh langsung, dia ada juga keperluan-keperluan yang kita kena tahu, iaitu short form dia KD. KD ini ialah dipanggil kadar okey, kadar standard sejam. Saya kejap dan saya ni habis bateri tak. Okey. Kadar standard sejam. Okey. Kita kena tahu juga KS, iaitu kadar sebenar sejam. JD jam standard. JS jam okey. Jam sebenar. Alright.
Okey, formula untuk kita tengok varian kadar buruh langsung, formula dia ialah JS, tukar warna, hijau. JS KS tolak dengan KD. Itu ialah formula dia. Okey, so mari kita cari dia punya maklumat. Okey, apa maklumat yang kita perlukan tadi? Kita perlu tengok maklumat berkenaan dengan KS dengan KD. okey, sekejap kita padam dulu yang ni. Kita ambil warna apa pula? Kita ambil warna purple. Okey. Okey, pertama sekali kita kena tengok JS. Okey, JS. Apa dia JS? Okey, JS ni ialah jam sebenar. Macam mana kita nak tahu sebenar? Kita kena tahu bila kita nak tengok dia sebenar, kita terus automatik kena cari yang bahagian sebenar. Di bahagian yang sini bahagian sini jam sebenar. Jangan cari di bahagian yang berada di bawah, di atas ini ialah bajet, yang di bawah ialah sebenar. So jam sebenar yang digunakan berapa? Tu 50,000 tu. Nampak tak tulisan 50,000 tu? Okey. Ini ialah jam sebenar. So jam sebenar kita ialah 50,000. Dan kita kena tengok KS. KS ialah kadar sebenar. Kita bayar yang sebenar RM18. Dan kita kena tengok kadar yang KD. KD ni ialah kadar standard Kadar standard kita bayar apa? Ni, atas ni. RM15. RM15. Okey, RM15. Jadi kita dah tahu dah maklumat apa yang kita nak cari dalam ni. Baru kita pergi kepada balik soalan. JS kita ialah RM50,000. Kadar sebenar kita tadi ialah RM18, kan? Tolakkan dengan kadar yang kita standard yang kita bajet RM15. Jadi 50,000 darabkan dengan 18 tolak 5 ialah RM3. Kita akan dapat 150,000. Dan kita dapat 150,000 ini positif ke negatif? Positif kan? Kalau positif, dia memuaskan atau tidak memuaskan? Tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Sebab apa? Sebab yang kita bayar sebenar pada buruh tu lebih tinggi daripada bajet yang kita letak. Itu kenapa dia tak memuaskan. Okey? Okey, yang terakhir. Doktor kalau letak TM tu ke? Kena letak TM tu. Kena letak TM tu Oh. Okey. Alright. So kita dah yang terakhir lah Yang terakhir kita guna warna ni. Okey. Yang terakhir sekali kita nak tengok ialah okey, yang terakhir sekali ialah varian kecekapan buruh langsung. Varian apa ni?
So kita pergi yang terakhir ni ialah kita tengok ini page nak habis ni. Tak apa, kita ni variance kecekapan buruh langsung. Okey, formula variance kecekapan buruh langsung ialah KD JS tolak dengan JD. KD JS tolak dengan JD. Okey. So kita tengok balik kita punya KD kita dah tahu tadi. KD yang kita paling tahu RM15 tadi kan. KD kita dah jadi soalan yang sama macam tadi. So KD ni kan sama. So RM15 kita dah tahulah. Okey. Jam sebenar kita dah tahu pun kita dah tahu RM50,000. Betul tak? Yang kita tak tahu ialah jumlah standard. Okey, jumlah standard ini ada sedikit yang kita kena ambil tahu, iaitu kita bukan menggunakan jumlah pengeluaran yang kita bajet. Kita kena menggunakan jumlah pengeluaran yang sebenar. Ingat tadi jumlah pengeluaran yang kita bajet ialah berapa? 28,000. Ingat tak ni? Yang sebenar 30,000. So kita akan menggunakan jam yang standard ni. Jam yang standard ini ialah kita kena tengok berapa jumlah jam yang standard kita guna. Kita tengok sini Jumlah standard yang kita guna ialah ni. 2 jam. Boleh nampak tak 2 jam ni? Maknanya kalau nak keluarkan 30,000 unit, kita kena pakai yang 2 jam standard ni. 2 jam standard. So kena darab. Yang ini kita kena dalam kurungan 30,000 unit kalikan dengan 2 jam. So kita nampak yang sebenar diguna ialah 50,000 jam. Yang standard ialah 60,000 jam. So kita kena buat RM15. 50,000 tolak 30 kali 2 ialah 60,000 jam. So di sini kita dapat RM15. Dapat 50 tolak 60 dapat negatif 10,000 jam. 15 kali dengan negatif 10 kita dapat negatif 150,000 jam. Kalau negatif maka dia ialah dia memuaskan. Kita target ayat dia lah. Kita target dia guna 60,000 jam untuk keluarkan produk ni. Tapi sebenarnya dia gunakan 50,000 saja. Mana bagus lah kan? Jadi kita membayar dia 150,000 ni di bawah harga sebenar lah. Sebab tu kalau ikut bajet dia, kita akan bayar 15 kali 60. Tetapi bila yang berlaku sebenarnya ni, dia ada perbezaan sebanyak RM150,000 ini ialah menandakan kita buat penjimatan ke atas kita punya penggunaan buruh. So kita cakap lah, memuaskan. Okey, itu sahaja yang kita akan pelajari. Apa lah? Boleh buat tanda negatif 150 tu. Boleh, tak salah. Kalau yang saya ni orang akaun, saya terbiasa buat macam tu Tapi kalau misalnya kita buat tiba-tiba kita jawab negatif 150,000 macam tu kan. Jadi you all pun dengan tanpa disengajakan sebabnya kita dah terbiasa dengan mana pula jumlah. Apa saya buat ni? Hilang saya punya ni. Kan. Kita terbuatlah jawapan dia ialah negatif 150,000 macam tu kan. Dan kita buat hitung tu memuaskan. Pun betul. Ni pun betul. Ni pun betul. Okey? Okey, ada apa soalan? Tugasan dah siap tugasan? Okey. Okey, saya stopkan dulu kita punya broadcasting ni sekejap. And then kita pergi kepada sini. Kita start balik video. Okey, saya stop dulu kita punya pertemuan